Macam apa yang berlaku di Sarawak sekarang ni. Warga Sarawak, pimpinan Sarawak dah menempelak dah. Mereka dah menempelak pimpinan Parti Bersatu. Apabila Zuraidah Kamarudin pergi ke Sarawak, mengatakan bahawa dia akan meletakkan calon dari PBM untuk bertanding bersama-sama dengan JPS. Malam saya dah bagi tahu dah. Tapi jelas, JPS dah bagi marah. Dia orang marah. Kenapa nak campur aduk kami? Kenapa nak jadikan kami seperti di Sabah? Yang dituntut oleh warga Sabah dan Sarawak, dia punya minta supaya peruntukan kepada pembangunan negeri Sabah dan Sarawak dipertingkatkan. Jangan disamakan Sabah, Sarawak itu pembangunannya sama dengan Kelantan, sama dengan Johor, sama dengan Perlis ataupun di Kedah. Tak boleh begitu, sebab pembentukan Malaysia ini itu yang mereka tuntut di bawah artikel 63. Perjanjiannya adalah 4 wilayah. Waktu itu disebut 4 wilayah. Wilayah Semenanjung Tanah Melayu, wilayah Singapura, wilayah Sabah dan Sarawak. Tetapi bukanlah wilayah itu merupakan macam sekarang ni wilayah persekutuan. Tidak. Dia seperti sebuah negara juga. Sebab mereka mereka membentuk Malaysia ini. Jadi kenalah diberi pembangunan, diberi peruntukan mereka sama rata. Jangan mereka dilihat seperti seolah-olah dia nak tirikan. Dan saya mengatakan bahawa Kementerian Penerangan gagal memberi penjelasan kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Sepatutnya kena ada data-datanya. Berapa jumlah wang yang telah pun dibawa ke Sabah dan Sarawak daripada Persekutuan Tanah Melayu, daripada Semenanjung, bawa untuk pembangunan di Sabah. Itu bawa digunakan untuk menjaga keselamatan, perbelanjaan, kos, menanggung keselamatan. Ini yang dituntut oleh mereka sebab rakyat tak tahu. Bila mereka tak tahu, mereka melihat bahawa ini keadaannya seolah-olah ada diskriminasi. Dan tiba-tiba anda lebih berminat hanya untuk mendapatkan kursi. Anda berminat untuk menjadi ahli parlimen. Itu saja yang anda fikirkan. Jadi mereka merasakan seolah diri mereka diperbodohkan. Kenapa pimpinan bersikap begitu? Sepatutnya santuni mereka. Mereka juga adalah warga cita damai. Mereka juga merasakan dan mereka nak berlindung duduk di bawah payung Malaysia. Tapi kalau mereka dianaktirikan, kalau gitu keadaan, coba mereka bangkit menentang. Itu keadaan sebenar-benarnya. Jadi saya, orang macam Zuraidah ni lain kali tak payah turun lah. Tak payah nak tunjuk pandai lah. Kalau anda tak tahu sejarah di Sabah dengan Sarawak, tak payah turun. Buat kerja Kementerian Perumahan Kelahiran Tempatan, tengok di negeri Semenanjung dulu. Dah selesai Semenanjung, turun di Sabah Sarawak hanya menyentuh soal kementerian anda, bukan bercakap soal politik yang akhirnya menyinggung warga Sabah dan Sarawak. Ini kadang-kadang keterlanjuran lah. Memanglah Mak Lampir ni nak tunjuk dia pandai sangat. Dia tak membaca pun perlembagaan. Patutnya tengok perlembagaan. Kamu sebagai menteri bertanya dengan pegawai undang-undang anda. Ini nak tanya ni, panggil pegawai undang, saya nak turun ke Sarawak, boleh tak brief saya macam mana tentang kita punya perjanjian penubuhan yang disebut oleh warga-warga di Sabah dan Sarawak. Tanya. Ini tidak. Marahkan dia orang tu, padan muka. Saya bukan nak marah sesangat, tidaklah. Saya nak ambil penjelasan supaya menteri ni, sebab itu saya katakan berkali-kali, menteri kena tahu diri itu menteri. You must know that you are minister. Kalau anda merasakan anda terlalu bijak, akhirnya anda kesilapan. Menteri ni bila nak mengeluarkan kenyataan, dia kena berhati-hati, bukan sembrono. Sebab itu yang saya katakan, bila Tan Sri Perdana Menteri mengatakan kita tak cukup duit, sedangkan menteri pula dah buat ada pesta macam Santa Claus ni, rakyat itu marah. Rakyat akan marah. Mereka makan, minum, ada jamuan apa semua. Di saat rakyat susah, di saat orang yang sedang berniaga, dia nak buat berniaga, nak buka gerai, tak dapat. Ini keadaannya. Dan ada tempat-tempat pula tu tak boleh. Di masjid tak boleh buka, tak boleh soal morek. Tapi boleh buat pula buka puasa, iftar Ramadan, makan ramai-ramai. Jadi rakyat apa benda dia orang ni? Kenapa dia buat begitu? Sabtu Syam ni. Jadi saya bukan kita nak berbalah ni. Saya memberi penyantunan begini sebab saya tengok Saudara Muhammad Faizul Kamaruzzaman, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, Datuk nak tanya, apa tugas Menteri Ekonomi? Dia tanya pada saya, apa yang mereka buat takkan hanya berserah dan pasrah? Tak ada ke pelan pemulihan ekonomi? Uyuk macam ini. Ini pandangan Saudara Muhammad Faizul Kamaruzzaman. Yang saya harus memberi pencerahan. Tugas dan fungsi Menteri Ekonomi adalah untuk mencari upaya bagaimana untuk mempertingkatkan ekonomi negara kita.
negara kita ini negara yang makmur. Kita ada penghasilan. Bukan kita tiada penghasilan. Kita ada produk. Tetapi kerana kebanggalan mereka, maka produk-produk itu terbiar begitu. Macam contohlah, bila musim buah durian, kalau buah durian terbiar begitu, tak ada permasalahan. Tapi kalau menteri itu bijak, maka kalau buah durian itu berlebihan, dia jadikan sebagai durian cream, ataupun jadikan aiskrim durian. Disebergunakan, dikepelbagaikan penghasilan buah durian. Itu kalau sebut soal durian. Kalau kita bercakap tentang kita punya kelapa sawit, dipelbagaikan produknya. Memang kita tahu bahawa ni kelapa sawit boleh buat gula, kelapa sawit boleh buat minyak, kelapa sawit boleh buat sabun, kelapa sawit boleh buat macam-macam produk. Jadi hiliran itu penting. Jadi diusahakan supaya tiap-tiap kawasan yang punya banyak dia punya minyak kelapa sawit ini, apa perusahaan yang boleh kita lakukan. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Duduk kat pejabat, relax, pergi turun ke kawasan Felda kerana merasakan ada pengurusi Felda. Pengurusi Felda pula tu buat pengumuman, kita nak wujudkan wakaf Felda. Pula dah. Wakaf Felda artinya wang-wang itu milik penokong-penokong Felda macam mana? Yang Felda nak tahu, warga Felda nak tahu macam mana kita nak meningkatkan produk buah kita. Apa baja yang perlu kita gunakan. Hantarlah orang belajar ke Thailand. Kerana penghasilan dari Thailand, buah-buahannya itu begitu subur. Inilah Menteri Pertanian kena buat, Menteri Ekonomi kena memberi bantuan. Jadi Menteri Ekonomi mesti memikirkan macam mana nak merancangkan ekonomi rakyat dan negara kita. Dan kalau ada pengusaha-pengusaha yang datang negara kita ni, masalah kita apa? Berbincang. Masalah tidak ada cukup tenaga pekerja. Bincang dengan institusi pengajian tinggi. Buatkan dia punya roadmap ataupun perancangan-perancangan 10 tahun mendatang. Dulu zaman Tun Razak, dulu kita ada rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga. Dan sekarang kita masuk rancangan Malaysia ke-12. Dalam rancangan Malaysia ke-12, tidak ada perancangan sekarang ni, saudara. Dan sehingga saat ini tidak diumumkan. Kita dah habis dah. Rancangan Malaysia ke-11 is already over. Now, dengan wang yang tidak mencukupi, apabila Perdana Menteri mengatakan dia tak mencukupi wang, macam mana kita nak melangsaikan ataupun unjuran rancangan Malaysia ke-12? Bagaimana nak buat ni sekarang ni? Pembangunan perlu berterusan. Rancangan Malaysia ke-12 mesti diadakan. Tapi apa yang harus dilakukan? Jadi Menteri Ekonomi kena memikirkan, disenkronisekan dengan Menteri Pelancongan. Okey, sekarang ni pelancongan kita apa? Apa nak buat dalam keadaan sekarang ni? Ataupun persiapan masa akan datang. Supaya bila buka saja nanti negara kita ni, maka kita ada kepelbagaian produk-produk pelancongan untuk kita pasarkan. Tidak berlaku. Menteri Pengangkutan, macam mana keadaan? Malahan orang nak ambil road tax pun tak dapat lagi. Berbulan tunggu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi Saudara Mak Faizul Kamal Zaman, tugas menteri bukan memanaskan kursi. Bukan ada orang bawa beg, dia duduk, aku menteri. Tak boleh, bukan sekadar membuat pengumuman demi pengumuman. Duduk bersama dengan pakar-pakar ekonomi. Itu tugas menteri. Kemudian saudara Benson Patah pula dia kata, tu kalau boleh ceritakan sikit sejarah individu yang berjaya dalam ekonomi tanpa banyak bergantung dengan kerajaan. Bagi saya tak ramai. Sukar. Tiap-tiap mereka yang mau berjaya dalam sektor ekonomi, sektor dagang ini, mesti dibimbing, dibantu oleh kerajaan. Sebab itu, yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah dulu, perkara pertama selepas ini Petronas, yang ditumpukan oleh beliau, kerana beliau berada lulusan daripada ekonomi, adalah bank. Maka diwujudkan Bank Bumi Putra. Tujuannya, kalau orang nak berniaga, mesti ada urusan dengan bank. Tanpa bank tak boleh nak berniaga. Bolehlah berniaga, dapat duit, simpan bawah bantal. Rumah ada hujan, basah duit ataupun juri dan sebagainya. Bila ada sistem perbankan yang tersusun rapi, maka kita boleh berniaga dengan mudah. Itu yang disantuni oleh Yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah. Sebab itu beliau mewujudkan Bank Bumi Putra. Selepas itu beliau mewujudkan Bank Islam. Dan kertas kerjanya diberi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kebetulan selepas itu menjadi Menteri Kewangan. Ya, jadi tumpuan kita bank. Jadi untuk itu, kalau kerajaan tidak membantu, susah. Bukanlah kerajaan membantu. Tu macam setengah tu pakai kau ni, kau ini kau buat projek ni.
Tak bolehlah begitu. Tapi disusun betul-betul. Dicari rakyat berapa. Okey, contoh. Macam saya pernah pergi bertandang ke Rusia, saudara. Saya pergi ke Rusia, pergi ke Gagarin Center, di mana mereka menghantar angkasawan apa semua. Mereka mencipta ini pesawat Soyuz, itu yang naik ke bulan, naik dekat ke selepas. Dia di sana, dia bukan centralized. Contohnya mungkin di Kelantan buat ekor saja. Kemudian di Kedah dia buat kepala saja. Everett saja. Di Johor buat badan saja. Di Selangor dia buat dia punya kerangka dalaman. Di Pahang buat dia punya elektronik. Itu cara dia. Sebab itu sekarang hari ini saudara lihat, suka tak suka kena terima hakikat bahawa China, Russia sudah mula meningkatkan dia punya ekonomi sebab mereka tidak mengamalkan kolonialisme, tetapi mereka membangunkan dia punya susun satu pembangunan ekonomi dan industri mereka. Kita sekarang ni sebab kita terlalu sangat pada enterprise, terlalu sangat kepada sistem pengswastaan, akhirnya lumpuh dasar ekonomi baru yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Mulia Tun Abdul Razak dengan penuh berlapang dada untuk melihat supaya kek ekonomi negara ini dapat dikongsi bersama rakyat ini tidak tercapai hanya kerana kemusnahan kesan daripada wujudnya projek pengswastaan, privatizations. Inilah yang melumpuhkan dasar ekonomi baru, inilah